Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ada orang yang bertanya, mana satu yang lebih berat tanggungannya, api takut atau api rindu? Jawabnya, api takut itu lebih berat bagi orang yang baru menuntut tempat di sisi Allah. Dan api rindu pula memang lebih berat bagi orang yang sudah diberikan tempat di sisinya. Kedua perkara ini adalah berlainan maksudnya. Tetapi engkau pula, yang mana satu dari kedua api ini yang ada pada dirimu? Wahai orang yang menggantungkan harapannya kepada sebab musabab, dengarlah bahawa yang memberi manfaat kepada kamu ialah satu, dan yang memberi mudarat pun satu. Raja kamu satu, sultan kamu satu, dan Tuhan kamu pun satu. Tidakkah kamu pernah mendengar firmanullah Ta'ala ini? Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan tidak mensyirikkan sesiapa pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Tegasnya, di antaramu dengan Tuhanmu hanya dirimu sahaja. Pisahkan dirimu dari kehendakmu. Nescaya engkau akan lihat Tuhanmu. Dia bertanya pula, bagaimana caranya? Aku jawab, pisahkan dirimu dengan menentang dan bertahan, serta memekakkan telinga dari mengikutkan kehendaknya. Jangan pedulikan syahwatnya, keladatan dan tuntutannya. Kelak dia akan merasa terhina. Lalu dia akan terpadam dari wajah hatimu, umpama seketul daging yang terlontar ke atas tanah. Mana boleh dia bergerak dan bernyawa lagi. Kelak roh ketenangannya akan kembali kepadamu. Sebab apabila roh kewujudannya telah keluar, kelak dia akan terganti dengan roh ketenangannya. Maka ketika itu engkau dan hatimu akan melihat Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika jiwa itu sudah menjadi tenang dan mahu menunduk, maka ditiupkan padanya roh baru yang lain dari roh pertama dahulu. Itu roh yang mengenal Tuhan, roh yang dapat berfikir, yang suka berzuhud dari memandang manusia, yang kewujudannya tetap dengan Allah Ta'ala serta bertenang kepadanya, dan yang mengelakkan diri kepada selain dia. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam hati orang beriman ada sifat takut. Dalam hati orang beriman ada sifat rindu. Kedua-dua sifat ini datang dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Bila mana Allah Ta'ala menyintai hamba-Nya, maka diberikan kepadanya ilmu, yakni kefahaman, yang dengannya dia akan menghasilkan dua sifat utamanya, takut dan juga rindu, atau juga disebut cinta, mahabbah. Cuma setengah ulama menyatakan mahabbah yakni sayang, manakala asyauku rindu ia datang daripada
kuatnya sifat mahabbah ataupun sifat sayang kepada Allah. Kita ambil contoh seorang manusia. Bila Allah beri dia ilmu untuk memberitahu bahayanya binatang ini, maka dia akan takut. Katakan singa. Ia haiwan yang kita ada ilmu walaupun belum pernah kena pada kita. Dia menerkam, dia membaham, dia menakutkan. Lalu kalau kita jumpa singa je, kita akan lari kerana takut. Tetapi bila mana kita dekat dengannya, sebagai contoh, bersama dengannya daripada kecil, akhirnya kita merinduinya sebagai haiwan peliharaan. Atau contoh yang mudah untuk kita faham, seorang anak dengan ilmu yang dia ada, dia tahu ayahnya garang, maka dia takut. Maka bila disuruh, dia buat. Dia perintah, maka dipatuhi. Tapi lama kelamaan dia rindu pada ayahnya, maka bertukar daripada takut menjadi rindu. Kalau sebelum ini dia mungkin pulang ke rumahnya kerana ayah disuruh disebabkan takut. Ayah dia kata balik rumah, dia pun balik. Kali ini dia balik rumahnya kerana rindu untuk bertemu ayahnya. Itu sebagai analogi mudah tentang takut dan rindu. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau ditanya kepadaku, mana yang lebih berat? Apakah api ketakutan atau api kerinduan? Bila sesuatu itu berada pada kemuncaknya, maka kita kata api. Umpamanya, kalau seorang itu terlalu rindu, kita panggil api kerinduan. Kalau seorang itu misal katanya marah, kita panggil api kemarahan. Kalau seorang terlalu berdendam, kita panggil api dendam. Api dalam istilah nar dalam bahasa Arab merujuk sesuatu yang tak akan berhenti. Kerana bila satu api dinyalakan, dia terus merebak dan merebak dan merebak. Lihat, kebakaran besar bermula daripada api yang kecil yang terus merebak, yang dia tidak mungkin mampu dipadamkan dengan mudah. Kalau hutang terbakar, barangkali berbulan-bulan nak ambil masa untuk dipadamkan. Api-api yang berada di luar pun kita tengok susah nak dipadamkan. Ni satu rumah terbakar, bomba mungkin ambil masa 2 jam, 3 jam untuk memadamkannya. Bagaimana bila api itu berpindah dalam hati? Api di luar ni sebesar-besar tu kita nampak payah nak padam ni. Api yang berada dalam hati lebih suka dipadamkan, terutama bila api tadi lah api kebaikan yang disebut kerinduan dan ketakutan. Kerana ini anugerah Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Sebab itu Allah SWT sentiasa mengajar kita untuk mengasah sifat ini biar tajam, membela sifat ini biar subur. Sentiasa belajar untuk takutkan Allah. Bila Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang beriman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut, dan dalam masa yang sama dengan penuh rasa tamak. Maksud tamak, punya keinginan yang besar, kerana Allah je bagi. Kerana seorang bila mana tamak, dia cuma melihat sumber ini je, tidak lagi sumber lain, maka tamak pada sisi Allah itu mulia. Siapa pun yang tamak pada kurniaan Allah, maka ini mulia. Yang tamak pada apa yang nak diberi oleh manusia, maka ini hina dan keji. Jadi kalau Allah kata, kalau buat macam ni aku akan beri pahala sekian, kita pun tamak duk buat banyak-banyak, itu bagus. Kalau Allah Ta'ala menyatakan bahawa aku rindu bertemu dengan hamba-Ku pada waktu sekian-sekian, maka dia tamak jaga waktu tadi sehingga dia tak tidur malam. Dia tamaknya untuk mendekatkan diri pada Allah, maka itu tak ada masalah. Tamak dia untuk dia pergi umrah, untuk pergi haji, itu tamak dia. Yang awak nasyid awak je pergi, ya, saya tamak untuk melaksanakan perintah Allah. Tamak itu tidak tercela. Tamak yang tercela bila kita tamak apa yang berada di tangan manusia. Tapi tamak kita apa yang Allah Ta'ala janjikan kebaikan-kebaikan atas ketaatan, maka kita buat. Baik, kembali apa yang kita sebut kepada sifat takut. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin, kamu kena takut aku kalau benar kamu orang beriman.
Macam mana kita nak bina rasa takut pada Allah? Tuan-tuan, bagaimana seorang budak boleh takutkan hantu? Macam mana? Macam mana seorang dewasa dia boleh takutkan sesuatu? Contoh, apa yang paling kita takut dalam hidup ini? Kebanyakan manusia yang paling ditakut ialah takut miskin. Memang takut. Dan kerana takut miskinlah orang kaya pun tak berhenti bekerja. Kerana dia takut miskin. Dia kalau duit dia jatuh sikit je, dia dah takut. Hari ni kalau tukaran asing jatuh, kita wang ringgit jatuh, kita semua takut. Tapi kalau iman jatuh, tak takut sangat. Baik, kita nak aplikasi rasa takut pada kemiskinan. Sebagaimana kata Yahya bin Mu'az rahmatullah alaih, kalau manusia, kalau anak Adam ini ditakutkan Allah sebagaimana ditakutkan miskin, nescaya semua masuk syurga. Baik tuan-tuan, takut kita pada miskin sehingga kita buat apa? Kita cakap dengan anak kita belajar sungguh-sungguh supaya dapat kerja, kerana kita takut dia miskin. Yang kita sanggup hantar anak-anak ke sekolah ni, sebenarnya apa yang kita takut? Macam kita bimbang kalau anak kita tak sekolah. Hatta daripada tadika lagi kita takut kalau dia tak ke sekolah, sehingga sekolah rendahnya, sehingga sekolah menengahnya, sehingga college dan universitinya, sehingga vocationalnya, dan apa saja bentuk pendidikan. Yang kita duk sungguh hantar anak sekolah, kita duk solat hajat, minta ustaz-ustaz doakan. Takut apa sebenarnya yang ada? Kita takut anak kita miskin. Kalau anak kita tak belajar, dia tak dapat kerja. Kalau dia tak dapat kerja, maka dia tak dapat duit. Kalau tak dapat duit, maka dia pun sedih. Kalau dia sedih, dia pun sakit. Kalau dia sakit, dia pun mati. Maka kita pun takut. Ketakutan ini menyebabkan kita terus hantar anak kita ke sekolah. Kita terus anak kita, beritahu anak kita, dah kerja belum? Dah kerja belum? Memang zahirnya nampak kita hantar anak sebab nak berilmu, Ustaz. Tapi sebenarnya dalam diri kita ada ketakutan yang berlapis. Sebenarnya apa yang kamu bimbang? Baik, kalau anak kamu tak sekolah, tak dapat ilmu ke? Boleh dapat. Tapi yang kita bimbangkan ialah jaminan rezeki dia. Sebab itu ada yang takut hantar sekolah agama. Takut. Bukan dia fikir nanti tak ada SPM, tak ada itu, macam mana dia fikir. Nanti tak boleh masuk universiti, macam mana? Kenapa takut ini muncul? Kerana bimbangkan pekerjaan. Kenapa mereka bimbangkan pekerjaan? Bimbangkan kemiskinan. Saya katakan manusia paling takut sekali urusan rezeki. Sebab itu Dajjal dia datang ugut manusia dengan rezeki, sehingga kekayaan cuma berada di tangan Dajjal. Makanan cuma ada di tangan Dajjal. Minuman cuma ada di tangan Dajjal. Tempat yang mana tidak mau ikut Dajjal dikering kontangkan. Persis yang sama kalau kita lihat dalam aplikasi politik-politik dunia. Tempat yang mana tak sokong dia, maka dimiskinkan. Jangan beri bantuan. Kalau air tak ada pun jangan hantar air. Jangan bagi logam air masuk. Apa? Dia bukan sokong kita. Politik mengugut kemiskinan ini kerana mereka mengetahui perkara yang paling manusia takut, kemiskinan. Tak dapat apa yang mereka nak yang boleh menjejaskan kehidupan. Dan orang menggunakan semua cara ni. Maka tuan-tuan sekalian, ketika mana manusia semuanya berkerumun pada pintu, pada ketakutan kemiskinan, ada satu pintu lain. Pintu ini tak ramai orang masuk. Tapi pintu ni pintu betul-betul pintu VIP. Kerana siapa pun masuk pintu ini diamankan daripada rasa takut kemiskinan. Ini namanya pintu takutkan Allah. Maka segala yang lain-lain yang kita takutkan diamankan oleh Allah. Takut miskin, takut tak popular, takut orang tak kenal, takut tak ada jawatan, takut ini, dia semua cabang-cabang di atas asas takutkan Allah. Maka diamankan semua. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi satu kedai, kedai ni jual barang-barang yang kita nak. Kita tengok seorang duk beratur pada satu kaunter je. Ada satu lagi kaunter kosong.
Ada satu kaunter lagi kosong. Tuan-tuan akan pergi kaunter mana? Kalau tuan-tuan bijak lah. Kaunter yang dah besar-sesak ni. Yang satu lagi kaunter kosong. Yang ni cashier tunggu ni, biasa je lah. Satu lagi cashier tunggu ni handsome. Kalau lelaki lah, kalau perempuan lawa sungguh. Tuan-tuan akan pergi cashier mana? Cashier kosong ni Ustaz, sebab kosong. Berbuk apa? Sebab manusia, kalau ada ruang kosong, kita akan cari ruang kosong. Kemudian di situ pula ada layanan lebih baik. Di situ kaunter tadi, kalau tuan-tuan ambil barang, tak situ free, tak payah bayar. Bodoh kita kalau tak ambil ni. Bodoh. Maka orang bijak, dia pergi kaunter yang tak ramai orang bersesak tadi. Dia dapat percuma. Hebat, dia pun selesai dengan cepat. Perumpamaan itulah macam kita sebut sekarang. Manusia takut miskin. Dia takut miskin itu mereka tinggalkan solat kerana takut miskin. Mereka tinggalkan tutup aurat kerana takut miskin. Mereka tinggalkan baca Quran kerana takut miskin. Mereka tinggalkan belajar sebab takut miskin. Mereka tinggalkan semua yang Allah perintahkan hanya kerana takut miskin. Lalu mereka berikan alasan, kami sibuk. Bukan kamu sibuk, kamu takut. Saat saya sibuk ni, ada mimpi tak? Awak takut. Takut apa? Awak takut miskin. Sedangkan yang memberi kekayaan itu Allah. Yang Allah suruh ini, Allah beri jaminan kamu tak akan miskin. Maka itu yang kita katakan, orang semua sibuk pada pintu ketakutan miskin. Dia tak pergi pada pintu takutkan Allah. Kalau dia pergi pada pintu takutkan Allah, nescaya Allah amankan dia daripada ketakutan lain. Semua orang berpusu-pusu pada pintu takutkan manusia. Aku saat ni dipecat kita, nanti dibuat kita gini, begini, begitu. Kalau orang politik pula nanti dia tak bagi kita bertanding. Takut. Sebab tu kena baik ngebos ni. Kalau boleh cium tangan, cium kaki. Benda cium kereta dia pun boleh lah. Asal saya boleh jadi dilantik, jadi YB. Takut. Okay, penakut-penakut ini lahir kenapa ditakutkan manusia ini? Kerana menganggap manusia ini akan beri dia jawatan, beri kekayaan. Lalu dia berpusu-pusu pada pintu takutkan manusia. Di sana ada pintu takutkan Allah. Kalau ditakutkan Allah, nescaya semua manusia akan takutkan dia. Tetapi ini persoalan pintu yang kita lihat manusia berkerumung di situ pada pintu yang tidak memberi manfaat pada mereka. Duk sesak-sesak sampai mati dalam kesesakan. Tetapi belum dapat apa yang mereka hajat, mereka sudah mati dalam kesesakan tadi. Kan manusia duduk bersesak-sesak. Dan kita selalu dengar berita, kalau duduk bersesak-sesak tak lama mati dah tu. Ni Hollywood di Korea. Bersesak-sesak, beratus mati. Bersesak jadi hantu pula ke? Sesak mati. Bersesak kat stadium, mati. Tuan-tuan tahu implikasi bersesak. Kalau kita lihat orang bersesak kat stadium, memang oksigen kurang. Boleh mati, boleh mati. Banyak manalah kejadian bila mereka bersesak je mati. Mati kerana nafas dan sebagainya. Tuan-tuan, mati macam tu okey, itu cuma mati fizikal. Kita cerita tentang mati hati. Yang bila manusia duduk bersesak-sesak pada pintu makhluk, akhirnya mereka mati sebelum mendapat hajat mereka. Hilang agama mereka, hilang maruah mereka. Malang mereka tak nampak satu lagi pintu yang hebat. Pintu VVIP yang Allah berikan kepada siapa yang takutkan Allah. Sebab tu orang yang bijak, dia pergi pada pintu ini. Dia takutkan Allah, maka semua orang takut dia. Dia cari kekayaan di sisi Allah, maka Allah tundukkan segala kekayaan. Ini persoalan yang manusia payah faham. Mereka terus mengulangi kesilapan sebagaimana kerkatu malam yang terus menghumbangkan dirinya dalam kebinasaan, walau tahu itu tempat bahaya. Kalau kita kan dulu bila ada kerkatu malam banyak, terutamanya bila hujan, kita pun gantung air kat lampu biar dia masuk dalam tu, biar mati perangkap. Maka semua masuk, semua melihat benda yang sama, mereka masuk. Artinya kebinasaan itu telah berlaku pada ramai orang, tapi diulang. Tentang kita sebut semalam tentang kematian. Kita berdiri kat kubur, semua orang ni dulu pernah hidup macam kita, makan minum macam kita, buru pangkat macam kita, buru harta macam kita, sibuk macam kita, ada anak macam kita.
Maka lihat sekarang di mana mereka? Mati. Maka tidakkah kita berfikir sesuatu untuk menyiapkan diri kita untuk kematian? Semua orang bersiap untuk hidup, tapi mereka tak pernah bersiap untuk mati. Walau mati itu ada persiapannya. Contoh kita, kalau duduk rumah, kita pun siap-siap untuk perkara yang sesuai kat rumah kita. Kita bila travel, musafir, kita bersiap-siap barang travel kita. Barang kat rumah dengan barang travel tak sama. Yang kita travel, kita dah bawa barang apa yang sesuai. Tak ada orang travel bawa katil, bawa tilam, tak ada. Mungkin kita bawa selimut, mungkin bawa tuala, bawa gigi, kita bawa sekian, satu beg travel. Kita nak gerak. Artinya kita tahu kena buat satu persiapan. Walaupun kita dah ada rumah ni. Bila kita travel, kita ada persiapan lain. Kita perlu ada pasport, perlu ada duit. Sama juga kita semua tahu kita akan travel ke kubur ni. Maksudnya akan perjalanan musafir kita akan berhenti di kubur. Maka apa persiapan? Maka kita tidak salah kita bersiap untuk hidup di dunia. Tapi masalahnya, dek kerana bersiap sangat kat dunia, tak bersiap untuk mati. Tak bersiap untuk kehidupan akhirat. Ya, tidak tercela kalau saya katakan apa salah saya bersiap untuk dunia saya simpan duit untuk anak-anak saya, untuk masa depan saya. Ya, tapi bagaimana pula untuk kubur kamu? Kamu kena fikir. Jangan sampai tak ada nak otak sebab kamu akan mati. Duduk seorang-seorang. Kamu kena fikir. Kamu fikir tentang anak-anak kamu. Bagus, satu benda yang bagus. Ayah bertanggungjawab. Saat saya dah back-inkan anak saya, seorang RM50,000. Biar untuk masa depan dia belajar. Bagus. Meninggalkan zuriat keturunan kaya itu baik. Itu dituntut dalam Islam. Saat saya dah beli hibah untuk isteri saya, kalau saya mati dia dapat sekian-sekian. Ya, bagus. Siapa pun buat persiapan untuk orang hidup. Dan itu benda yang baik. Tanda keprihatinan dan sebagainya. Tapi persoalan sama yang kita tanya, persiapan kita hadapi mati. Apa persiapan kita? Mesti. Wajib. Bukan sunat. Apatah lagi perkara tadi kita tak tahu macam mana. Lagilah menyebabkan kita bersiap macam-macam. Sebab tak tahu. Contoh kita tak tahu apa bahaya berada dalam kubur. Itu menjadikan kita akan bawa semua senjata kita. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, silaturahim kita. Semua. Sebab kita tidak tahu mana satu yang beri manfaat. Keadaan di sini. Seperti Imam Ash-Shibli, bila dia sakit, dia pun nangis sepanjang sakit. Orang kata, Tuan Guru kenapa saya menangis? Nangis takut sakaratul maut ke? Dia kata bukan. Aku bukan menangis tentang sakaratul maut. Aku menangis apa yang akan berlaku kepadaku lepas aku mati. Itu aku takut. Apakah aku boleh jawab soalan mungkar nakir? Aku tak fikir tentang sakit mati ni. Aku fikir boleh jawab tak soalan mungkar nakir. Aku dalam kubur dilapangkan ataupun disempitkan, diterangkan atau digelap. Yang aku fikir apa yang berlaku lepas mati. Maka sedih. Tak kita ni tuan-tuan boleh sedih, termenung. Dia kenapa fikir apa? Fikir anak-anak lah Ustaz. Macam mana dia nanti? Kita boleh fikir anak-anak kita untuk suatu masa yang kita tak pasti. Bagaimana kita lupa berfikir tentang diri kita pada satu masa yang pasti? Tentang anak kita tak tahu dia besar ke kecil. Maksudnya, bila nyawa dia berakhir, kita pun tak tahu. Tapi kita dah fikir anak-anak macam mana. Dia kerja nanti, nak kahwin nanti. Rumah mahal, saya fikir nak beli rumah. Sedih kita. Sedih. Kerana kita sayang anak. Tapi kita lupa. Kita lupa untuk sayang diri kita sendiri. Kita lupa. Menjadikan kita berfikir apa persiapan kita bila mati, bila masuk kubur, benda kita bawa, amalan apa, dosa apa yang boleh menyebabkan kita terkandas dalam kubur ni. Apa benda-benda yang boleh menyebabkan murka Allah bertambah pada kita. Baik, ketakutan itu perlu ada. Jadi bila kita sebut tentang sifat takut, orang beriman mesti membina sifat takut. Kerana takut ini ialah keselamatan. Siapa yang takutkan Allah, Allah bukakan pintu keselamatan padanya. Siapa yang takutkan Allah, maka Allah angkat darjatnya. Angkat darjatnya. Tapi siapa yang tidak takut Allah, Allah jatuhkan darjat. Sebab itu disebut dalam hadis, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah hatta yalijal al-labanu fid dar.
Kata Nabi SAW, tak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takutkan Allah. Sebab tu saya katakan kita kena fikir cara untuk takutkan Allah. Dan takut tadi sehingga menyebabkan kita menangis. Nangis kerana takut. Bukankah manusia bila takutkan sesuatu dia menangis? Anak dia tak balik, dia takut. Ustaz bimbang apa jadi pada anak, nangis dia. Tak dengar khabar ni, telefon tak angkat, mesej tak jawab. Telefon kawan dia kata tak tahu. Ni duk berdebar ni. Nangis kita kerana takut. Tentang benda yang sama kita perlu takut. Macam mana perjalanan kita, macam mana itu dan ini yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Maka bina rasa ketakutan. Tentang ketakutan ini dibina, yang saya sebut tadi, dengan ilmu. Dengan mengetahui kalau kita melanggar perintah Allah, lihat hukuman ini, hukuman ini, hukuman ini. Sebagaimana kita takut miskin. Kenapa takut miskin? Sebab bila miskin kita tak ada rumah. Bila miskin kita tak ada duit nak makan nasi. Bila miskin Ustaz, orang pun tak nak kawan kita. Kita duk bayang segala hukuman kerana miskin. Kita bayangkan hukuman Allah kerana kita derhaka padanya. Dek kerana kita tinggalkan solat, maka Allah huru-harakan hidup kita. Dek kerana kita tinggalkan solat, Allah angkat keberkatan rezeki kita. Dek kerana kita tinggalkan solat, Allah huru-harakan hubungan rumah tangga kita. Dek kerana kita tinggalkan solat, nanti kita mati hitam wajah kita. Nanti dalam sakaratul maut sakit tidak terkata. Dek kerana kita tinggal solat, maka ada azab yang menanti dalam kubur nanti. Dek kerana kita tinggalkan solat, ada neraka yang sedang menanti. Fikirkan azab dan kesannya lalu kita rasa takut. Maka ini dengan ilmu. Bina ketakutan dengan ilmu. Belajar. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok orang kalau dia tak mengaji, dia tak takut apa-apa. Orang makin banyak dia belajar agama, makin takut dia. Kita tengok orang yang tak belajar agama, tak belajar kuliah-kuliah pun tak nak duduk misalnya. Ceramah-ceramah pun tak nak dengar. Dia ada takut tak pada akhirat? Tak ada. Dia tak takut apa. Mungkin dia mempermainkan akhirat. Dia permainkan kubur. Dia mempermainkan kematian. Kita lihat orang-orang yang suka mempermainkan kematian dengan pelbagai perkataan dan lafaz mereka. Kenapa tegar mereka cakap macam itu? Sebab mereka jahil. Tapi kalau kita cerita bab ekonomi, mereka tunjukkan ketakutan yang melampau. Walau duit dah bertimbung, dah penuh dalam bank, takut ni akan datang, mungkin harga barang naik, mungkin sekian-sekian. Akhir kerana takut duk borong banyak-banyak. Tuan-tuan tengok bila Covid, mula-mula Covid, apa berlaku? Habis roti, orang pakat borong. Beli banyak-banyak makanan. Takut apa? Takut tak makan. Ternyata tak ada seorang pun mati sebab tak makan. Yang kita takut dulu, sebab dengar kata tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi, tak boleh itu, semua takut. Yang pertama mereka fikir, mereka takut tak boleh makan. Pergi kedai borong semua. Kedai runcit berkali ganda untung. Kedai runcit untungnya macam pasar raya. Ada satu kedai runcit, saya tanya berapa sehari sale ni? Ustaz musim Covid ke tu laku banyak. Sehari kedai runcit biasa 17,000 je dapat. 20,000 sehari. Sale dia macam pasar raya. Yang beli tu semua takut. Beli roti banyak-banyak sampai expire date. Beli makanan ting banyak-banyak. Semua takut apa? Kerana bahaya ni Covid tak boleh keluar rumah. Bila tak boleh keluar rumah, kita lapar. Bila lapar, kita mati. Jadi, beli makanan banyak-banyak. Dia punya analogi dia tu. Covid tak boleh keluar rumah. Kalau tak boleh keluar rumah, tak boleh beli makanan. Tak boleh beli makanan, kita lapar. Bila lapar, kita pun sedih. Bila sedih, kita pun sakit. Sakit, kita pun mati. Tak boleh ni, kena beli. Bawa lori. Borong. Pergi rumah orang masa mula Covid, penuh makanan. Kita macam Covid ni, kedai runcit ke rumah? Banyak ni, susu 4 dozen susu. Akhirnya yang mati, tak ada seorang pun mati kebuluran. Sepanjang Covid, tak ada yang mati kebuluran. Tak ada. Ketakutan itu ketakutan palsu rupanya. Yang mati itu mati. Maka apakah kita tak bimbang ketakutan yang perlu dihadapi bila mana kita mati, untuk menghadapi segala benda yang Allah janjikan. Segala yang Allah janjikan. Yang kat dunia itu, hawa nafsu kita janjikan. Dan nanti susah.
kita pun ikut bergerak hawa nafsu, lalu kita cuba dapatkan semua benda. Realitinya tak ada apa pun kebimbangan. Jadi kebimbangan hal duniawi sebenarnya. Maksudnya ialah taklah melampau. Tetapi kalau kita bimbang tak ada duit kat dunia, taklah sampai melampau. Ada duit juga. Ni orang kita tak ada duit, rumah dia ada cendawang atas rumah dia tu. Ada dush, ada parabola, ada astro. Dia payah astro ni. Miskin tu. Maknanya ada duit. Miskin pada bukan tidak ada di tangan. Miskin kan sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Kat tangan banyak, tapi rasa miskin tu tak pernah padam. Sampai saya katakan orang dah kaya pun dia masih takut miskin. Tanya, awak takut tak miskin? Oh, takut. Sebab itu saya kerja keras supaya saya tak miskin. Tak miskin dia akan berakhir dengan kematian. Tapi kemiskinan sebenar waktu kita menghadap Tuhan. Bukankah manusia bila letak dalam kubur menzahirkan kemiskinan dia, kan dia tak bawa apa-apa. Maka dia tak bawa apa-apa pada pandangan manusia. Tetapi lebih malang pada itu, dia tak buat apa-apa pada pandangan Allah. Tak ada amalan. Tak ada apa dibawa. Suk kubur kosong. Tentang kita kalau travel satu tempat tak bawa duit pun dah cemas lah. Ini kan kita masuk dalam kubur tak bawa apa-apa. Kan itu bina ketakutan dengan kita duduk dalam majlis ini. Yang kedua kata ulama, bina ketakutan dengan mentaati Allah. Taat Allah. Kalau hari ini kita taat pada Allah, bukanlah kerana datang rasa takut, tapi tahu itu wajib. Buat dulu. Sampai lama kita akan takut. Akhirnya orang yang biasa solat, kalau dia tak solat, dia mula rasa cemas. Nampak tak solat hari ni? Kenapa kau lambat hari ni? Dia akan cemas. Kita biasa solat Jumaat. Tiba tak boleh solat Jumaat, oh cemas. Rasa marah pada diri sendiri, takut. Kenapa kita, bila kita biasa buat sesuatu, lalu bila mana kita tinggalkan, kita mulakan rasa takut. Tidak biasa benda itu. Sebab itu, teruskan taat pada Allah. Kerana dengan taat pada Allah, Allah akan habiskan rasa takut. Yang ketiga, terus berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa takut. Sebagaimana kita doa kepada Allah sebab diberikan rasa rindu. Dalam hadis yang panjang, Nabi SAW mengajar kita doa. Satu doa yang maksud. Bila Rasulullah SAW ajar doa, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idha alimtal wafata khairan li. Allahumma as'aluka khasyataka ya'ni fil ghaibi wasyahadati wa as'aluka kalimatal hukmi fil ridha wal ghadabi wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabidu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka baradal 'aishi ba'da al-mauti wa as'aluka lazzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rawahu An-Nasa'i. Doa Rasulullah ini yang menjawab apa yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, iaitu takut dan rindu pada Allah. Yang kita kata kita kena bina takut sebagaimana kita bina rindu. Bina takut dengan ilmu, bina takut dengan melaksanakan perintah Allah, bina takut dengan doa. Mana doanya? Ini doanya. Bila Rasulullah berkata, berdoa, Ya Allah, dengan ilmu-Mu yang gaib, dengan ilmu-Mu yang mengetahui yang gaib, dengan kuasa-Mu yang mengatasi atas segala makhluk-Mu, hidupkan aku selama mana Engkau mengetahui hidup ini baik untukku. Matikan aku selama mana Engkau mengetahui kematian itu baik untukku. Ya Allah, aku mohon padamu ketakutan padamu. Ya Allah, aku mohon aku takut padamu. Sama ada dalam keadaan tertutup atau terbuka. Ya, ini dalam keadaan aku bersendirian atau bersama orang ramai.
Ya Allah, aku mohon ketakutan padamu sama ada dalam keadaan tertutup atau terbuka. Dan aku mohon padamu, ya Allah, kalimah sebenar, kalimah benar dalam ucapanku, sama ada aku suka ataupun aku benci. Ya, aku mohon, ya Allah, biar aku sentiasa cakap benar kepada orang yang aku suka, dan aku bercakap benar kepada orang yang aku benci. Sama, nilai sama, cakap benar. Bukan bila orang kita suka, cakapnya kona-kona sikit. Bila cakap pada orang kita benci, betul-betul benar, betul-betul kutuk. Kita nak bercakap benar pada dua-dua belah pihak. Ya Allah, aku mohon padamu kesederhanaan, sama ada ketika mana aku miskin atau ketika aku kaya. Hidup sederhana. Ya Allah, aku mohon padamu nikmat yang tidak habis. Bukan nikmat yang padam, nikmat tak habis yang sampai ke syurga. Ya Allah, aku mohon padamu ketenangan yang tidak terputus. Sepanjang aku hidup, aku sentiasa tenang sampai aku bertemu denganmu. Ya Allah, aku pohon padamu redha dengan segala ketentuan qada'mu. Ya Allah, aku pohon padamu kehidupan yang sejahtera selepas kematian. Hidup yang baik, yang tenang. Bila? Selepas kematian. Hidup sebenar kita bermula dengan kematian. Hidup di sini ialah ujian. Hidup sebenar kita ialah selepas kematian. Bila berakhir saja nafas kita di dunia, bermula kehidupan sebenar kita. Kalau kita orang baik, maka itulah kehidupan baik yang kita akan dapat tanpa bercampur sedikit pun dengan benda tak baik. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Ya Allah, aku mohon padamu kelazatan melihat wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu. Nak kelazatan melihat wajahmu, kerinduan bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'i mudirah, tanpa memberi mudarat kepada agamaku dan memberi fitnah yang menyesatkan pada diriku. Ya Allah, hiasi aku dengan hiasan iman dan jadikan kami, ya Allah, jadikan aku atau jadikan kami sentiasa mendapat petunjuk dan sentiasa menjadi sebab pada petunjuk pada orang lain. Baik, kita nak syarah sikit hadis ni. Syarah yang ringkas sebab ia berkaitan dengan tajuk kita. Iaitu kita bercakap tentang api kerinduan, api ketakutan. Kita nak bina diri kita takut Allah, dan kita nak bina diri kita untuk rindu pada Allah. Kerana kedua-dua jalan ini sama, hampir sama. Jalan untuk takut Allah, belajar. Jalan untuk rindu pada Allah juga kena belajar. Jalan itu dilalui semua oleh para nabi dan juga orang-orang saleh. Jalan untuk takut pada Allah dengan menurut perintah Allah. Jalan untuk mendapat cinta Allah dan rindu padanya juga melaksanakan perintah Allah. Jalan untuk mendapat rasa takut pada Allah, doa. Dan jalan untuk mendapat rindu pada Allah juga doa. Maka kita perhatikan doa ini. Kan doa ini merupakan induk dalam perbahasan kita ini. Kita nak faham. Bila kita doa, ya Allah, Engkau yang mengetahui yang gaib. Kamu sahaja yang mengetahui apa yang berada di hadapan. Kita tuan-tuan bolehlah ramai kata begitu, benda ni. Hakikat yang tahu ilmu depan ni Allah. Kita tak tahu. Ni kalau bertanding siapa menang, kita pun ramai, ni menang, ni menang. Itu kita cuma ramai je. Berdasarkan indeks tertentu. Hakikat yang mengetahuinya Allah. Allah mengetahui siapa menang, siapa kalah. Maka itu ikrar kita. Supaya kita kalau bercakap, jangan label confident kita sampai lupa ilmu Allah. Saat ni kalau berniaga ni untung ni, pasti mesti untung. Jangan. Allah saja mengetahui apa yang ada di hadapan. Esok kita jumpa. Ya ke esok? Boleh ke jumpa? Takut mati. Confirm jumpa. Esok pasti jumpa. Sampai sudah tak jumpa. Dan sesuatu yang berada depan kita je, jangan kita tunjuk kepastian, tapi kembalikan kepada Allah. Walaupun kita rasa macam dia punya indikator dia, segala muasyirat, segala petunjuk memang jadi. Dan umpama kata bila kita berniaga, kita dah kaji semua pasaran, kehendak, demand, semua. Kita pun dapat pembekal yang murah, kedai kita strategik, mesti meletup punya bisnes. Kata kita. Tapi di sisi ilmu Allah, Tuhan saja yang tahu. Antara kegagalan kita, tuan-tuan sekalian, bila kita terlalu pasti pada sesuatu perkara,
Sehingga kita lupa bahawa Allah Ta'ala yang mengetahui suatu perkara. Sehingga kita macam predik tu, duk teka tu confident, dia memang katakan Allah lebih mengetahui. Berdasarkan ilmu saya macam ni lah, tapi Allah lebih mengetahui. Itu cakap orang beriman. Tuan-tuan ramallah apa pun, tapi katakan Allah lebih mengetahui. Kalau ikut ilmu saya, ekonomi tahun depan tak stabil. Kalau ikut ilmu saya lah, dan keadaan situasi perang, situasi pengeluaran minyak, dengan situasi perbalahan setiap negara, politik tak stabil, dengan situasi pasca Covid yang masih membimbangkan. Berdasarkan ilmu saya yang mengaji ekonomi ni, saya kata ekonomi tak akan bagus, tapi Allah lebih mengetahui. Tentu itu dia orang beriman. Kalau tak, saya pasti tahun depan teruk, jadi kita kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Akhir tak jadi pun macam kita kata. Kita kata banjir bulan 12, tiba banjirnya bulan 1. Kerana Allah lebih mengetahui. Ini adab kita bercakap. Perhatikan. Selama ni kalau kita bercakap terlalu yakin, hati-hati dengan keyakinan. Keyakinan manusia pada sesuatu yang akan datang membinasakan mereka. Tapi katakan Allah lebih mengetahui. Baik, ya Allah, kita kata ya Allah, dengan ilmu-Mu yang mengetahui segala yang gaib, dan dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala makhluk, hidupkan aku selagi mana hidup ini baik untukku. Matikan aku selagi mana mati ini baik untukku. Baik, kita bila mohon pada Allah, dia ada dua benda kita mohon. Setiap benda yang kita mohon tu dia ada dua. Pertama, sesuatu yang memang baik, tidak ada buruk. Yang ni memang kita diminta doa. Contoh, ya Allah aku mohon syurga. Itu baik, tak ada buruknya. Ya Allah aku mohon pertemuan denganmu. Maka itu baik, tak ada buruknya. Ya Allah aku mohon kau angkatkan imanku, angkatkan darjatku di sisimu. Itu baik, tak ada buruknya. Ada satu lagi permintaan, dia ada baik, dia ada buruk. Ya Allah tambahkan zuriatku. Mungkin baik, mungkin buruk. Dulu zuriat dia seorang, dapat 2 orang tu tak nampak patah hidung kat masjid, maka tak baik rupanya. Ya Allah berilah bisnesku maju. Ada baik, ada buruk. Mungkin juga bila maju, dia jadi orang yang lebih kuat infak, mungkin. Dan mungkin juga bila dia maju, dia jadi orang yang kedekut. Mungkin tak mungkin. Sebab nikmat yang kita mohon tadi itu sifatnya berbelah bahagi. Sebab itu dalam doa ni saya sebut dia ada 2 jenis. Satu doa yang memang baik, tak ada buruknya. Doa ni kita kena perbanyakkan. Ya Allah pelihara aku daripada azab kubur. Ya baik. Ya Allah lapangkan kuburku, terangkan kuburku. Ya Allah aku mohon padamu darjat yang tinggi dalam syurga. Allahumma inni as'aluka al-ula fil jannah. Ya Allah aku mohon darjat tertinggi di syurga. Itu elok, tak ada apa yang kurangnya. Doa-doa macam ni saya katakan kena perbanyakkan. Ya Allah matikan aku dalam iman, perbanyakkan doa ini. Tapi doa meminta nikmat dunia, maka hati-hati. Kerana sifatnya tadi, kerana tiada nikmat dunia yang kita mohon melainkan datang bersamanya fitnah. Fitnah. Apa maksud fitnah? Ujian. Ya Allah aku mohon padamu biar menang pilihan raya. Contohlah. Menang. Kemenangan dia ada fitnah. Dia pun menang. Baguslah menang. Dia menang, dia berjaya meyakinkan pengundi sekian-sekian. Dia rasa macam baiklah bila dia menang, maka dia boleh jadi menteri. Bila dia jadi menteri, dia pun senang hati. Misalnya, dengan analogi dia pun senang ke sana ke sini, maka gaji dia pun tinggi. Dia pun boleh pergi mana-mana, dia ekori. Kat mana pun dia pergi, dia dihormati. Itu dia punya fikiran dia bila dia jadi menteri, misalnya. Tapi dia juga jangan lupa, dia mungkin akan disumpahi, dilaknati, dan masuk dalam doa orang yang dizalimi. Ya Allah dia ni zalim saya. Akhirnya ada orang-orang yang rasa dizalimi, doa nama kita masuk dalam doa dia. Kata bayangkan kalau nama kita masuk dalam doa orang yang dizalimi, dan dia rasa dizalimi, bagaimana kita nak menghadapi doa orang yang dizalimi ini? Agar tanpa kita sedar, kita terhina dengan jawatan kita. Sebab itu bila kita minta dunia, hati-hati.
Dia ada kaedah meminta dunia. Jangan minta ikut danya. Ya Allah, aku nak anak ramai. Ikut dah awak ni. Anak seorang pun ngelang kabut, nak anak ramai. Tapi dapatlah. Ya Allah, aku nak ni, benda-benda dunia. Semua benda-benda dunia saya katakan dia ada ujian, fitnah. Sebab itu Nabi SAW bila dia doakan dunia untuk sahabatnya, dia kata apa? Ya Allah, berkatilah dengan apa yang kau berikan. Berkati. Waktu Rasulullah doakan pada Anas bin Malik, Allahumma akthir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, engkau perbanyakkan anaknya, engkau perbanyakkan hartanya, dan engkau berkati apa yang kau berikan padanya. So kita doa kalau minta dunia, ya Allah, aku mohon jawatan yang tinggi contoh, dan berkatilah aku padanya. Ya Allah, aku mohon rezeki yang banyak dan berkatilah aku padanya. Ya Allah, aku mohon zuriat yang banyak dan berkatilah aku padanya. Ya Allah, aku mohon panjang umur dan berkatilah aku padanya. Setiap kali kita minta dunia, mintalah keberkatan. Sebab dalam dunia itu adanya perkara yang mencelakakan kita. Wa imma itu mencelakakan kita, wa imma itu memberkati kita. Ada orang kan dia ada pangkat, maka dia diberkati. Nama dia ada dalam doa-doa orang yang ditolonginya. Ya Allah, dia telah tolong aku, melepaskan aku dari kesusahan. Kau berkati usia dia, ya Allah. Engkau panjangkan kemenangannya. Engkau jadikan dia disayang oleh semua hamba-hambamu. Bayangkan kita buat baik ke orang, nama kita ada doa orang yang terasa kebaikan kita, maka kita bertambah keberkatan, bertambah kebaikan dan doa. Sebab itu kalau kita minta dunia, mintalah keberkatan. Ini kalau ngaikan, ya Allah, biarlah aku dapat ikan banyak. Jangan stop situ. Dan berkatilah, ya Allah. Takut nanti dapat ikan banyak, sombong lain macam. Tengoklah kaki, tengok power ilmu mengair ni. Terus ikan naik, belum dipanggil turun naik. Dia mula sombong. Maka menjejaskan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila mana kita minta dunia, hati-hati. Kan dia lihat Rasulullah ajar kita cara minta dunia. Nabi kata apa? Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup tu baik untukku. Ya Allah, matikan aku kalau mati itu baik untukku. Seni doa inilah kita praktik juga dalam permohonan dunia. Ya Allah, kayakan aku kalau kaya itu baik untukku. Ya Allah, kayakan aku kalau kaya itu baik untukku. Ya Allah, miskinkan aku kalau miskin itu baik untukku. Apa yang baik? Kita nak yang baik, tak nak. Tuan-tuan bila kaya jadi teruk. Ada seorang budak di interview. Dia kata, awak nak jadi kaya tak? Dia tak nak. Saya tak nak kaya. Kenapa tak nak kaya? Kaya ni susah. Apa susah? Bila duit banyak, tak tahu nak buat apa. Itu susah. Susah, saya tak nak. Habis kalau kita bagi saya bagi awak sekarang duit 100 pound. Dia kata ni yang interview. 100 pound. Awak apa? Saya akan bagi balik awak. Saya tak nak. Susah ada duit, dia cakap. Tentang benda ni kita nampak budak tu cakap, kali tak tahu Ustaz nikmat kaya. Tak, kita tanya orang dah berpengalaman kaya. Maka kita Ustaz, kaya ni susah. Bila kita kaya Ustaz, kita kena jadi halimunan. Halimunan, yelah, orang tak nampak. Kau nampak orang minta duit, tu tak nampak. Bila pada kaya, dia mula betapa untuk praktik ilmu halimunang dia. Kejap ada, kejap tak ada. Dia sama dengan pemimpin politik juga. Dia menang, dia kena belajar ilmu halimunan. Tak ada. Tanding kawasan lain, duduk kawasan lain. Bagaimana dia? Tak ada. Dia menjelma 5 tahun sekali. Ada. Dia punya praktik ilmu gaib luar biasa. Boleh rakyat dia tak jumpa dia. Setengah mereka lah. Yang jenis beramai ilmu halimunan ni. Ilmu orang tak nampak. Jadi, setiap benda tu ada kesusahan dia. Kalau orang kata, Ustaz, tak ada. Saya yakin Ustaz dengan kaya, saya akan senang. Tak sama. Kata perasaan orang tak sama dan nikmat. Ada orang kata, yang bujang kata kalau kahwin senang, hati saya tak. Tanyalah orang kahwin. Ramai mana orang kahwin nak bujang? Nak bujang balik. Kalau dia nak bujang balik. Ada. Kerana mereka mengalami sesuatu yang tak pernah mereka fikirkan. Tanya orang bujang pula, dia kata dengan kahwin dia bahagia. Tanya orang kahwin pula, dia kata kalau saya single balik lagi bagus. Begitu nikmat dia tidak konsisten. Sebab dia dunia. Dia mungkin baik, dia mungkin tak baik. Sebab itu dengan nikmat dunia, kadang-kadang kita menyesal. Kadang-kadang kita rasa okey. Menyesal saya ada benda ni. Tidak, taklah sesusah macam ni. Lepas tu menyesal pula tak ada benda ni. Jadi saya susah macam ni. Jadi setiap kali minta dunia, dia Allah, Nabi SAW ajar, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup itu baik untukku. Matikan aku kalau mati itu baik untukku. Ini yang disebut oleh ulama, kalau kita minta dunia, ya Allah, berikan aku benda ni kalau ia baik untukku.
Jangan kau berikan benda tu kalau ia tak baik untukku. Tetap doa macam ni, ia begitu baik. Tapi ada Ustaz, tak nak doa ni kerana takut tak dapat Ustaz. Sebab kita duk fikir kalau apa yang kita nak tu baik untuk kita. Tidak. Siap benda yang kita nak belum pasti ia baik untuk kita. Kita ramai orang, kita dah tengok dalam pengalaman hidup kita, banyak mana kita minta, akhirnya kita tinggalkan benda tu. Ada orang doa minta jadi cikgu, lepas jadi cikgu letak jawatan. Tak nak jadi cikgu. Kenapa pula? Ya awak dulu doa. Bangun tahajud nak jadi cikgu, akhirnya tak jawatan. Ada yang doa nak jadi sekian-sekian jawatan, lepas tu dia letak jawatan. Tak ada orang pecat dia, tapi dia letak kerana benci saya dengan jawatan ni. Bukankah awak berdoa dulu? Awak suruh jumpa tok-tok guru biar doa. Mak awak pun jumpa kita orang biar doa. Tiba-tiba awak dah dapat jawatan ni, awak boleh letak jawatan. Buat apa awak doa puluhan tahun untuk dapat benda ni, lepas tu awak tinggalkan? Ada hamba Allah ni, dia punya belajar bersungguh, bijak, cerdik. Dan dia doa, dia suruh mak dia doa, dia suruh orang lain doa untuk apa? Jadi doktor. Dia pun jadilah macam dia nak. Keputusan cemerlang, perjalanan yang mudah, aturan cantik, doa dia. Lepas dia doktor, dia boleh letak jawatan. Kenapa tak jawatan? Dia kata boleh gila saya doktor. Kenapa pula gila? Awak dulu gila-gila doa nak jadi, lepas tu awak rasa gila pula jadi doktor. Ni cerita orang yang letak jawatan. Artinya benda yang dia mohon setiap hari, tiba dia boleh letak jawatan. Tak ada orang pecat dia, dia letak sini. Dia boleh cerita orang nak jadi pilot pula. Doa nak pilot, dapat pilot. Lepas tu letak jawatan, nyesal jadi pilot. Kenapa pula nyesal? Awak doakan, awak minta tok guru doa. Tetapi banyak mana benda yang kita dulu nak, hari ni kita menyesal. Nyesal. Sebab itu kita kata begini, kalau ia baik untuk kita, kita dah habiskan masa yang banyak untuk meminta sesuatu yang tak baik untuk kita. Maka bukankah itu satu kerugian dari cara kita berdoa? Sebab itu kita kena lebih cerdik dalam berdoa. Kata ulama kita dalam doa kena cerdik. Waktu mana kita minta dunia, katakan kalau ia baik untuk kita. Ya kalau ia baik, insya-Allah. Tapi kita kan selalu fikir wasangka buruk pada Allah. Ya Allah, kalau kaya itu baik untukku, maka kayakan aku. Kalau miskin itu baik untukku, miskinkan aku. Confirm miskin Ustaz saya. Dia buruknya sangka awak pada Allah. Dia lebih lihat yang negatif tadi. Ya Allah, kalau hidup itu baik untukku, maka hidupkan aku. Kalau mati itu baik untukku. Nak sebut Ustaz, takut mati Ustaz. Tu dia takut, wasangka buruk. Tuan-tuan, waktu kita duduk tempat paling mustajab doa. Mana tempat yang tuan-tuan rasa paling mustajab doa? Berdasarkan ilmu yang kita belajar apa? Apa paling mustajab? Seorang kata, Ustaz, tempat paling mustajab Raudhah. Apa yang saya doa, saya dapat. Baik, kalau begitu doakan supaya awak mati. Tak nak Ustaz mati. Kan mati dalam Raudhah? Tak nak Ustaz, anak kecil lagi. Walau kalau dia minta mati, bukan makna dia akan mati. Tapi menunjukkan betapa dia sukanya, dia sayangnya bertemu dengan Allah. Tapi kita takut. Baik, ini kata Ustaz doa paling mustajab dekat Multazam. Baik, doakan awak mati kat Mekah. Doa Ustaz, bila mati sekarang ke bila? Sekarang. Doakan. Anak Ustaz, lain kali pergi haji lah Ustaz, boleh tak? Lagi kota 20 tahun. Kenapa awak sangka buruk pada Allah? Kalau hal dunia kita minta dengan pantas, pihak ukhrawi kita macam takut. Takut. Kita pergi kat Multazam, ya Allah, kalau engkau redha pada aku, engkau matikan aku di sini. Doa menunjukkan kita benar-benar memburu redha Allah. Ya Allah, matikan aku di sini. Ada orang tu dia takut nak doa mati di tanah haram. Takut Ustaz. Kalau doa kat Malaysia, saya wani Ustaz, saya confirm tak mustajab. Dia pergi Mekah, kita katakan antara doa yang awak kena doa, ya Allah, matikan aku di tanah haram. Nak sebut Ustaz, naik belum? Maknanya awak sangka buruk pada Allah. Tapi kalau minta dunia, dia punya confident, meleleh hidung. Minta dunia. Minta apa siapa meleleh hidung? Minta jodoh Ustaz. Allah, hebat awak ni. Bersungguh. Tapi kalau minta keredaan, benda-benda akhirat, dia macam wasangka tak baik. Macam saya katakan tadi lah, kalau kita doa macam, ya Allah, kalau hidup ni baik untukku, kau hidupkan. Kalau mati ni baik, kau matikan aku. Kita ramai manusia nak sebut, Ustaz takut mati. Sama juga dalam doa, ya Allah, kalau kaya itu baik untukku, kau kayakan aku. Tapi kalau miskin itu baik untukku, kau miskinkan aku.
Dia tu fikir, miskin lah aku lepas ni, miskin lah. Tuan-tuan, kita wasangka buruk tadi datang daripada kecintaan kita pada dunia terlalu kuat. Sebenarnya, sewaktu kita mohon pada Allah, maka di situ Allah Ta'ala melihat nilai kita siapa. Seorang akan dinilai oleh Allah dengan apa yang dimohon. Sebab itu para ulama' dulu, bila mereka nak tahu orang ni siapa, mereka akan tanya apa yang kamu doakan kepada Allah. Dia nak tahu orang ni siapa, nak kenal orang ni wali ke tak wali, soleh ke tak soleh, ukhrawi ke duniawi, dia akan tanya, apa yang awak akan doakan, apa yang awak doakan untuk dia. Maka dari doanya dikenali ni orang soleh, ni orang-orang yang betul-betul jaga agama. Kalau saya doa Ustaz biar projek berjaya bla bla bla, kita dah tahu ni memang kuat dunia betul. Tempat-tempat macam tu boleh minta dunia, tak ada minta lepas azab kubur ke apa, tak ada. Fikir semua dunia, tahu mentaliti dia. Sebab manusia boleh dikenali dengan doanya. Tetapi banyak mana doa seorang hamba tadi, dengan telus dia berdoa, menjadikan Allah angkat dia pada darjat yang paling tinggi. Paling tinggi sekali. Dia asbab doanya. Sebab itu jangan jatuhkan kedudukan kita di sisi Allah dengan doa kita. Ustaz, doakan ibadat. Macam mana saya boleh jatuh? Apa yang kamu mohon? Ya Allah, mohon dunia. Akhirnya dengan sebab dia dapat dunia, dia jauh dari akhirat, jauh. Saat saya doa, semua saya dapat. Saya doa berjaya sekian. Tapi kenapa awak tak doa biar kaki awak ni melangkah ke masjid? Biar awak dilapangkan masa untuk duduk majlis ilmu. Kenapa? Kalau awak tahu doa awak mustajab, kenapa awak tak doakan satu benda yang lebih menyelamatkan diri awak, yang ni agama awak? Doalah biar Allah jadikan awak istiqamah dalam majlis ilmu. Kenapa tak doa? Yang lain awak kata doa mustajab, saya dapat tu ni semua doa, alhamdulillah Allah bagi. Ya Allah bagi semua dunia, kenapa Allah tak bagi akhirat pada awak? Tidakkah awak fikir? Tidakkah awak fikir bila Allah tak bagi akhirat pada awak, sehingga awak menjadikan alasan bertimbung-timbung untuk lari daripada akhirat? Awak ada masalah dengan doa awak. Kerana doa awak telah menjatuhkan awak, bukan meninggikan. Sebab itu tuan-tuan, pertama kita bila doa minta ampun. Kemudian doa minta hidayah. Itu paling besar dalam hidup. Sebelum tuan-tuan nak minta hal-hal duniawi, anak lulu periksa, anak lulu universiti, bukan kita kata tak boleh, tetapi nilai kita dulu, biar doa ini menjadikan kita terangkat kedudukan di sisi Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW kata, doa lagi, ya Allah, aku mohon padamu ketakutan padamu. Takut sungguh-sungguh. Maksud kataan takut ialah melaksanakan perintah Allah dalam keadaan aku bersendirian ataupun dalam keadaan bersama orang ramai. Tuan-tuan, kita sembahyang depan orang pun kita solat, belakang orang pun kita solat, kerana itu kefarduan. Kita tak tunggu buat solat kerana ada orang, tak ada orang pun kita buat. Kita tinggalkan maksiat depan orang, belakang orang pun kita tinggal. Dalam keadaan orang kenal kita, orang tak kenal kita, sama. Oh, tempat ni orang tak kenal saya, tak apalah buat maksiat lebih-lebih sikit, orang tak kenal ni. Tempat ni orang kenal saya kena jaga. Tidak. Kita mohon pada Allah ketakutan yang sama di mana pun tempat kita berada. Waktu kita bersendirian, waktu kita bersama dengan orang, sama ketakutan kita, kita laksanakan perintah Allah. Kemudian doa lagi, ya Allah, aku mohon kepadamu kalimah yang benar ketika mana aku suka dan ketika mana aku benci. Dan ini paling suka. Kita nak cakap betul pada orang yang kita benci, pada orang yang kita suka, memerlukan kepada mujahadah. Kadang-kadang ada orang kita suka sangat dia, kita pun cakap pun tipu-tipu untuk dapat keredaan dia. Tak berani cakap benar kalau dia salah. Kena pula kita, oh dia lantik kita, dia yang jaga dunia kita, oh kita pun takut. Minta pada Allah supaya kita cakap benar waktu kita suka seseorang ataupun kita benci. Tentang kalau kita benci seseorang pun kita nak cakap benar, jangan lebih, jangan melampau pula. Ustaz, kalau saya marah saya maki dia, jangan. Cakap betul, yang betul je cakap. Jangan cakap melebihi. Tuan-tuan, kita nak marah orang jangan melebihi. Kalau orang ni dia cuma mencuri, jangan kita tambah mencuri, merompak, menyamuk banyaknya. Dia cuma mencuri. Saya tak suka dia lah Ustaz. Tapi awak tak suka dia pun kena cakap benar. Ramai orang bila dia benci seorang, dia tak berani, dia takut untuk mengiktiraf kebaikan orang. Sebab dia cuma nak sebut kejahatan dia. Tuan-tuan, ada orang jahat. Saya tak suka dia, tapi saya juga mesti sebut kebaikan dia. Kalau kita lihat orang tu cuma cenderung sebut buruk seseorang, kita tahu dalam hatinya ada sesuatu. Saya ada musuh, katakan. Kalau kita nak tahu jujur tak jujur kita, boleh tak kita sebut kebaikan musuh kita?
Boleh sebut. Kalau boleh sebut, mana ni orang jujur. Baik, awak ada tak suka orang ni kan? Boleh tak awak sebut kebaikan dia? Dia baik, dia macam ni, dia boleh sebut, dia boleh ingat banyak. Kita tahu orang ni, dia jujur. Dia bercakap benar walaupun dia ketika marah. Isteri misalnya, tengah marah suami ni. Sampai cerai, begini-begini. Lalu kita tanya, awak benci suami? Benci sangat, Ustaz. Boleh saya nak bunuhnya dia, Ustaz. Suami awak dengan Abu Jahal, mana awak lebih benci? Suami saya. Oh, teruknya awak ni. Kita tanya, suami awak dengan Abu Jahal mana benci? Suami saya teruk pada Abu Jahal. Dia kalau teruk macam ni, ini otak dah tak sambung dipanggil. Otak dia tak sambung dengan agama dia. Ini dah kering agama otak dia. Boleh tak awak sebut kebaikan suami? Tak ada kebaikan dia. Tak ada. Anak 10. Itu pun tak sengaja, Ustaz. Tak sengaja. Dia punya nak marah. Tahu orang ni, dia tak bercakap benar. Sama juga laki-laki. Dia benci isteri dia sampai bercerai. Sampai bercerai. Kita kata, mana awak benci? Isteri awak ke Jamilah? Jamilah mana pula, Ustaz? Isteri Abdul Haq. Bini saya lagi teruk. Kita nampak ni tak betul juga ni budak ni. Boleh tak sebut kebaikan isteri awak? Tak ada kebaikan langsung. Yang awak gemuk ni tambah 3-40 kilo ni, siapa masak? Bini saya. Saya tak sengaja makan, Ustaz. Tak sengaja makan. Artinya kita tak jujur pada diri kita. Sebab tu saya kata kita kena sentiasa examine, sentiasa periksa diri kita. Kalau saya katakan saya ada musuh, semua orang ni ada musuh. Ada orang yang saya katakan kita tak suka dia. Dan sama juga kita ada orang tak suka kita. Ada tak suka. Maka bila kita tak suka dia, dia tak suka kita, soalan untuk kita jujur, boleh tak kita sebut kebaikan dia? Terutamanya kita pernah berkenalan puluhan tahun mungkin. Boleh sebut, saya kata saya boleh sebut kebaikan dia. Awak nak berapa kebaikan saya boleh sebut. Kenapa? Saya bukan benci dia kerana nafsu saya. Tidak. Saya tetap beri hak dia sebagai orang yang pernah bersahabat dengan saya. Saya akan sebut kebaikan dia, orang ni gini. Dia kalau berhutang, dia memang bayar dengan tepat. Saya tahu. Dia orang ni kalau tu dia cukup cakna, dia cukup layan. Sebagaimana saya boleh sebut kekurangan dia, kan itu menyebabkan saya berjarak dengan dia. Demikian juga saya boleh sebut kebaikannya, kerana kebaikan itu pernah menyebabkan saya dekat dengan dia. Tapi kalau tak disebut, maka kita kata ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh agama kamu telah mati. Sebab itu tuan-tuan, kita musuh berpada. Benci berpada. Kalau ada orang kita benci, tak kira lah, baik zaman sekarang ni tengah tegang politik dan sebagainya, kita mengakui kebaikan orang. Oh, dia pernah buat baik sekian-sekian. Walaupun kita tak suka dia ada satu sudut kerana pertentangan parti atau sebagainya, tapi kita akui kebaikan dia. Dia pernah akan majukan negara, dia pernah buat macam ni, buat sistem ni. Ya, kita dapat manfaat, anak-anak kita dapat manfaat. Kita akui. Kerana orang yang jujur tadi, dia akui seseorang walaupun dia tak suka orang. Ini dia, agama ajar kita. Dan agama tak ajar kita dah benci, jangan pernah sebut kebaikan dia. Jangan pernah, tu jahat. Akhir tambah lagi kejahatan yang dia tak buat. Dia tak buat, kita tambah lagi. Tentang apa kita nak jawab akhirat kelak? Sebab itu ramai orang datang akhirat kelak dengan menjadi muflis. Bukan kerana dahulu di dunia dia pencuri, perompak, tapi dia banyak menyentuh maruah orang tanpa sebenar. Akhir dia terpaksa bayar balik dengan harga yang mahal. Apa dia harga? Amalannya beri pada orang. Ini macam mana kita nak bina rasa takut, rasa rindu kita pada Allah, dan cara kita berdoa kepada Allah. InsyaAllah kita akan huraikan lagi doa ini pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.